Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Seorang ibu yang kerap mengalami mimpi ngeri selama beberapa hari seakan memberi petanda yang anaknya akan pergi buat selama-lamanya dengan cara yang tragis. Sri Dewi, 47 tahun, sudah tidak terhitung mimpi ngeri yang dialaminya yang kemudian diakhiri dengan penerimaan berita anaknya yang bekerja di Malaysia telah meninggal dunia. Mangsa Kusuma Hayati Aulia Sirait ataupun nama panggilan Lisa Sirait berusia 14 tahun adalah pekerja warga Indonesia dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang menjadi mangsa pembunuhan di Kelang apabila ditemui dalam keadaan menyayat hati di rumah sewanya pada 24 Disember 2020. Anak kelima itu mengikut kakaknya Dinda Sirait yang berusia 20 tahun juga bekerja di Kelang. Mereka berdua bekerja di sebuah kilang di Kelang dan tinggal di sebuah rumah kedai di Taman Seri Andalas bersama seorang sepupu mereka yang bernama Tika. Menurut ibu mangsa pada mulanya dilarang untuk pergi ke Malaysia untuk bekerja. Namun apabila kakak mangsa meminta untuk dia menemaninya, ibu mangsa merelakannya memandangkan mangsa ke sana untuk mencari rezeki bagi membantu keluarganya. Si ibu juga memberitahu sebelum berangkat ke Malaysia, Lisa ada membuat video di aplikasi TikTok yang dianggap sebagai video perpisahan. Lalu apa yang terjadi kepada mangsa? Pada hari kejadian, mangsa berada di rumah bersama kakak dan sepupunya. Kemudian, apabila tengah hari, jam lebih kurang pukul 1 lebih, mereka hendak keluar mencari makanan. Dinda telah mengajak adiknya untuk keluar bersama bagi membeli makanan. Namun, akibat keletihan bekerja, mangsa telah menolak ajakan kakaknya dan berkata ingin berehat sahaja di biliknya. Maka Dinda telah keluar membeli makanan bersama Tika dan mangsa tinggal bersendirian di rumah. Tiada prasangka buruk di fikiran Dinda kerana mereka sudah biasa tinggal bersendirian di rumah itu apabila masing-masing mempunyai shift kerja berlainan waktu. Kemudian apabila mereka berdua pulang ke rumah setelah membeli makanan, seorang lelaki memberitahu mereka bahawa ada seorang lelaki muda keluar dari tingkap rumah tempat mereka bertiga tinggal dengan pakaian berlumuran darah. Sebelum itu juga terdengar teriakan kuat dari rumah mangsa. Pada waktu itu keadaan sudah menjadi kecoh apabila orang ramai menyedari lelaki itu yang ingin melarikan diri dengan merangkak ke bawah menggunakan paip yang berada di tepi dinding. Dia sempat melarikan diri namun mukanya telah dicam oleh orang yang berada di tempat kejadian. Apabila diberitahu perkara itu dan Dinda diminta untuk cepat memeriksa adiknya di rumah, dengan rasa tidak percaya dan yakin tiada apa yang berlaku kepada adiknya, dia terus bergegas balik ke rumah dan hairan apabila melihat bilik mangsa berkunci dari dalam, sedangkan sewaktu dia keluar, pintu bilik adiknya itu tidak berkunci. Dinda terus mengetuk pintu bilik sambil menjerit memanggil adiknya namun tiada sahutan. Dia mula merasa panik dan tidak sedap hati dan meminta bantuan orang yang berada di situ untuk memecahkan pintu bilik tersebut. Kemudian apabila berjaya dipecah masuk, satu pemandangan yang amat mengejutkan Dinda dan yang lainnya di situ. Lisa kelihatan berlumuran darah dengan objek tersangkut di lehernya. Dia telah dibunuh. Dinda terus histeris di situ dan menjerit-jerit memanggil nama adiknya dan memintanya untuk bangun. Panggilan kecemasan telah dibuat kepada pihak berkuasa bagi melaporkan kejadian. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Samsud Amar Ramli berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam yang memaklumkan mengenai kejadian itu pada jam 2.05 petang. Apabila polis tiba di tempat kejadian, mereka mendapati mangsa mati dibunuh dengan kesan diperkosa. Di situ juga kakak mangsa sedang meraung sambil meminta polis untuk menghidupkan kembali adiknya itu. Tanpa membuang masa, kakak mangsa terpaksa ditenangkan oleh pihak berkuasa agar polis dan forensik dapat melakukan kerja mereka. Pegawai penyiasat telah membuat soal siasat kepada mereka yang berada di tempat kejadian dan mereka telah mendapat petunjuk tentang suspek yang sanggup melakukan perbuatan kejam itu. Mayat mangsa kemudian telah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk proses bedah siasat. Tidak lama selepas itu, suspek telah berjaya ditahan oleh pihak polis. Dia seorang lelaki yang berasal dari Langsa, Aceh dan bekerja di Malaysia bersama isterinya. Suspek adalah jiran kepada mangsa yang tinggal bersebelahan dengan rumah mereka.
Menurut siasatan pihak polis, sebelum hari kejadian, suspek telah bergaduh dengan isterinya dan isterinya itu tidak pulang-pulang ke rumah mereka walaupun sudah dicari suspek. Suspek sememangnya sudah berniat untuk melakukan aksi kejam tersebut apabila sering mengintai rumah mangsa. Lalu pada hari kejadian, apabila mangsa ditinggalkan sendirian, suspek tidak melepaskan peluang yang ditunggu-tunggunya selama ini. Mangsa diketahui agak aktif di TikTok. Sebelum dibunuh, mangsa telah memuat naik 8 video di TikTok termasuk bersama kakaknya. Selepas kejadian menimpanya, video TikToknya telah dibanjiri ucapan takziah. Menurut ibu mangsa, mangsa selalu menelefonnya selepas maghrib. Namun sejak seminggu kebelakangan itu, Sri Dewi sering tertunggu-tunggu berita mengenai anaknya, memandangkan anaknya itu tidak menghubunginya seperti biasa. Sri Dewi berkata, anaknya sering berkomunikasi dengan dirinya menggunakan aplikasi WhatsApp dengan cara video call. Dia kemudian menerima berita daripada Dinda yang memberitahu bahawa mangsa telah menukar nombor telefon yang digunakan untuk WhatsApp. Selain memaklumkan mangsa dalam keadaan sihat, kata ibu mangsa, dia terkejut dengan status mangsa di media sosial mangsa yang diketahuinya selepas kejadian yang menimpa anaknya. Rupanya beberapa hari sebelum kejadian, mangsa telah membuat status di media sosialnya bahawa dia akan dipinang oleh malaikat maut, dibawa oleh malaikat maut, dipinang dengan kain putih. Pada hari pembunuhan anaknya, Sri Dewi cuba menghubungi mangsa kerana setelah dimaklumkan oleh Dinda yang pintu biliknya dikunci dari dalam dan Dinda tidak boleh masuk. Dia mengakui selepas beberapa ketika dia menerima maklumat bahawa anaknya telah meninggal dunia. Ketika menceritakan tentang anaknya, Sri Dewi menahan sebab dan pandangannya kelihatan kosong. Sambil melihat foto anaknya di Facebook, Sri Dewi berharap jenazah anaknya dikembalikan ke asahan Sumatera Utara. Pada 1 Januari 2021, peti jenazah mangsa selamat tiba di rumahnya di Dusun 11, Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan disambut dengan tangisan ibu dan ahli keluarganya yang lain. Ibu mangsa berteriak sambil memeluk peti jenazah dan mengusap foto mangsa di atasnya, seakan-akan tidak percaya kejadian ini boleh berlaku ke atas anaknya yang bercita-cita ingin menjadi seorang ustazah apabila kembali ke Indonesia kelak. Amat mendukacitakan sekali niat mangsa untuk mencari rezeki di negara asing berakhir dengan tragedi tragis. Diharapkan suspek mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan kejamnya itu. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Lisa. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.